The novel coronavirus has made its way to the United States with a confirmed case. There's currently no vaccine to The provide world economy has been rocked by the spread of protect disease. yourself and from coronavirus. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton USM News bersama saya, Alisha Agustini. Dasawarsa ini, tekanan tidak lagi asing bagi masyarakat. Hal ini kerana apabila wabak COVID-19 melanda, ramai yang mengalami tekanan, terutamanya golongan remaja. Melalui kajian yang diperolehi baru ini, ia menunjukkan hampir separuh jumlah rakyat yang mengalami tekanan adalah golongan remaja yang berusia dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun semasa pandemik ini. Secara tidak langsung, tercetus konflik antara remaja dan ibu bapa kerana remaja tidak dapat bersosial dengan rakan mereka apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Berikut ialah paparan rakaman video yang menunjukkan punca-punca tercetusnya konflik antara remaja dan ibu bapa semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, masalah yang berlaku akibat tekanan yang dialami, cara-cara mengatasi konflik antara remaja dan ibu bapa secara interpersonal dan intrapersonal, serta teori sokongan yang berkaitan bagi mengukuhkan sebab berlakunya konflik antara remaja dan ibu bapa. Selamat menonton! Punca-punca tercetus konflik antara remaja dengan ibu bapa semasa PKP. Terdapat 4 punca yang akan dibincangkan. Yang pertama, kerja rumah yang banyak menyukarkan remaja untuk menyiapkan tugasan. Mereka akan melepaskan geram kepada ibu bapa kerana mereka mengalami stres dalam pembelajaran. Yang kedua, ramai remaja tidak menyesuaikan diri kepada mod pembelajaran atas talian. Masalah internet, kekacauan daripada adik beradik menjadi kekangan remaja untuk belajar. Justeru, remaja akan marah akan ibu bapa sekiranya menghadapi masalah. Yang ketiga, pengurusan masa remaja yang tidak efisien berlaku semasa PKP. Hal ini kerana remaja menjadi malas untuk belajar dan akan dimarahi oleh ibu bapa. Akhir sekali, ramai ibu bapa kehilangan kerja dan mewujudkan masalah kewangan. Kos iuran sekolah remaja tidak mampu dibiayai dan hal ini akan mencetuskan konflik. Cara-cara mengatasi masalah konflik antara remaja dan ibu bapa dari segi interpersonal. Cara pertama adalah melalui kawan-kawan baik. Mereka merupakan pendengar yang setia. Mereka memberi perhatian sepenuhnya semasa kita bercakap. Remaja boleh melepaskan tekanan akibat masalah keluarga dengan meluahkan suara hati dengan kawan baik. Kawan baik boleh menunjukkan kesalahan yang remaja lakukan kerana mereka memahami keadaan keluarga remaja. Oleh itu, mereka dapat menasihati remaja supaya tidak melakukan kesalahan seperti membantah arahan ibu bapa atau bergaduh dengan ibu bapa. Cara seterusnya adalah melalui kaunselor. Kaunselor boleh mengadakan sesi kaunseling dalam talian. Kaunselor menjalinkan hubungan mesra dan berkomunikasi dengan remaja untuk memahami masalah yang telah berlaku. Seterusnya, kaunselor akan memberi cadangan kepada remaja supaya masalah diselesaikan. Kaunselor juga dapat menerapkan kemahiran insannya pada remaja. Apabila mengadakan aktiviti seperti meditasi dengan remaja, remaja dapat belajar mengawal emosi mereka dan tidak bertindak dengan melulu. Remaja dapat bertenang dan berfikir dengan rasional apabila masalah berlaku.
Kemahiran intrapersonal adalah keupayaan seseorang untuk memahami diri sendiri. Antara cara-cara untuk menangani konflik antara ibu bapa dan remaja secara intrapersonal adalah dengan mencipta hobi baru, muhasabah diri serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara yang pertama adalah dengan mencipta hobi baru. Apabila remaja berada dalam situasi yang teruk, menulis apa sahaja yang terbuku di dada boleh membantu remaja berada dalam kawalan. Selain itu, melukis dan mewarna juga mampu mengurangkan tekanan yang dihadapi. Mewarna juga mampu merehatkan pusat ketakutan otak iaitu amigdala. Remaja haruslah bermuhasabah diri dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Kemahiran intrapersonal penting dalam membina sasih diri remaja. Selepas berlaku konflik dengan ahli keluarga, remaja seharusnya membuat refleksi sendiri. Remaja juga haruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini dapat meningkatkan kerohanian remaja, seterusnya dapat menjadikan seorang remaja yang sentiasa bersyukur dengan apa yang diperolehi dan sentiasa menyayangi keluarga. Bagi menyokong bahawa remaja akan terkesan dengan konflik ini, terdapat dua teori sokongan dari segi intrapersonal dan interpersonal yang dapat dikaitkan. Dari segi interpersonal, teori konektif sosial oleh Albert Bandura, teori ini ialah pembelajaran pemerhatian iaitu proses pembelajaran tingkah laku diingini atau tidak diingini dengan memerhatikan orang lain. Mereka akan sama ada menghasilkan semula tingkah laku yang diperhatikan ataupun tidak. Melalui teori ini, kita dapat tahu bahawa tingkah laku ibu bapa maupun ahli keluarga yang lebih tua akan diperhatikan dan diikuti oleh remaja. Contohnya, sekiranya remaja ini melihat keadaan pergaduhan di antara ibu bapa mereka, remaja ini juga boleh terpengaruh dan akan menghasilkan semula tingkah laku yang telah diperhatikan mereka ini. Oleh itu, bagi mengelakkan perkara ini berlaku semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, remaja haruslah mempunyai kawan baik ataupun kaunselor untuk berkongsi masalah yang dihadapi agar remaja ini tidak terpengaruh akan konflik yang berlaku. Dari segi intrapersonal pula, teori tindakan beralasan oleh Fishburne dan Aschen, teori ini mengatakan bahawa sikap mempengaruhi tingkah laku adalah melalui proses membuat keputusan yang teliti dan beralasan dan kesannya terhad untuk berkelakuan dengan cara tertentu. Melalui teori ini, remaja akan bertindak atas alasan mereka sendiri ataupun berdasarkan perkara yang orang lain percaya mereka akan lakukan. Contohnya, remaja akan menghabiskan banyak masa dengan permainan video online dan bersosial secara online atas alasan untuk menghilangkan rasa bosan mereka dan mengisi rasa kesunyian mereka dan ingin mengelak dari konflik keluarga. Bukan itu sahaja, remaja juga akan memberontak kepada ibu bapa atas alasan tidak puas hati ataupun kecewa dengan ibu bapa mereka. Oleh itu, bagi mengelakkan perkara sedemikian berlaku ke atas remaja semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, remaja itu sendiri haruslah bermuhasabah diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memilih hobi yang baru dan sihat agar konflik antara remaja dengan ibu bapa dapat dielakkan. Dengan itu, USM News sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan salam hormat.